Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Tahniah yang dah masuk kelas. Mungkin kamu ada hal nanti mereka akan masuk. Jadi sebenarnya cikgu akan sambung dengan tajuk yang hari itu kita bincang, iaitu graf fungsi lah. Hari ini kalau boleh kita akan masuk dengan standard pembelajaran yang kedua lah, iaitu 8.2 graf fungsi. Kalau orang cakap graf fungsi itu maksudnya bagaimana kita nak wakilkan fungsi kan. Sebab sebelum ni kita belajar fungsi kan, 8.1 ni, fungsi ni. Fungsi ni kita boleh wakilkan dengan berbagai cara kan. Kamu tengok kan, itu kan, ada ingat tak? Kita guna graf anak panah, kita guna jadual, kita guna pasangan tertib, boleh juga kita guna apa lagi ya? Guna pasangan tertib, dan salah satu dia lagi graf lah kan, cik. Jadi kalau Almas pun dah masuk. Okey, ya. Okey kot tu. Tak apa nanti cikgu ambil kalau siapa masuk dah bagus. Okey, jadi sebelum cikgu pergi ke standard pembelajaran yang kedua ni, cikgu tengok sikit ulang kaji balik yang buku kerja kamu tu. Harap kena buat lah. Kalau dah buat kita akan cepat je lah. Sebenarnya bila kita cakap tentang fungsi, fungsi itu adalah hubungan lah. Hubungan antara apa? Antara sekurang-kurangnya dua pemboleh ubah lah. Sekurang-kurangnya dua pemboleh ubah ataupun hubungan antara lebih daripada dua pemboleh ubah lah. Contohnya kalau kamu tengok kat sini kan, contoh soalan ini. Soalan yang muka surat 78 tu. Bila dia kata perimeter, kamu patut tahu kan, perimeter adalah ukur keliling kan. Kalau segi empat tepat ni, maksudnya dia ada dua sisi yang ni Y, yang ni X lah. Dua sisi yang sepadan. Jadi kalau kita cakap tentang perimeter, kita nak tengok ukur keliling dia kan. Sini, 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 sini. Jadi sebab tu dia tulis, dia guna, sebab dia dah bagi pemboleh ubah P tu sebagai perimeter. P adalah hasil tambah semua sisi dia, ataupun kita boleh ringkaskan lah. Jadi P sama dengan 2X tambah 2Y. Ini adalah fungsi lah, hubungan dia. Hubungan antara pemboleh ubah P, X tu lebar, Y tu panjang lah. Jadi bila hubungan antara pemboleh ubah tu kita boleh namakan dia sebagai fungsi lah. Jadi kalau kamu tengok yang ni, dia nak suruh kita tuliskan. Yang ni dia nak suruh nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dalam situasi berikut. Dia dah bagi tahu kamu luas permukaan bagi dia tak abang apa-apa bentuk ni kan. Kalau kamu tengok bentuk ni dia buat ni, apa maksud dia ni? Ini bentuk apa? Kalau tanda-tanda ni maksudnya semua ni X lah kan. Jadi kalau panjang, lebar, tinggi dia X, ini kita panggil kubus lah. Jadi kalau soalan ni tengok, jaga luas permukaan. Kita tahu kubus ada 6 permukaan kan. Kubus ada 6 permukaan kan. 6 permukaan yang kalau kamu ambil salah satu maksudnya dia panjang dan lebar dia sama lah. Jadi luas permukaan satu dia X kuasa 2 lah, betul tak? Jadi kalau kat sini A tu luas permukaan maksudnya 6 darab X kuasa 2 lah. Syasha dan Syaza dah masuk, bagus. Syasha dan Syaza. Boleh? Yang B, siapa dah jawab dah? Apa jawapan dia? B siapa? Nah, kat sini dia dah beri kepada kamu pemboleh ubah lah. Kamu kena tahu apa pemboleh ubah yang dia bagi lah.
pendapatan Ahmad. Y itu apa dia? Y itu adalah pendapatan Ahmad. Hasil tambah bagi 2,100 dan suatu komisen sebanyak 15% daripada jualan X. Jadi macam mana kita nak tulis pendapatan dia? Pendapatan macam gaji dia lah, okey. Maksudnya gaji dia adalah 2,100 dan suatu maksudnya kena tambah lagi lah kan, betul tak? Jadi cara dia kamu nak tulis, sebenarnya semua ini kita panggil ayat ni, kita nak tukar jadi ayat matematik je kan. Jadi kita tahu pendapatan Ahmad tu adalah Y. Y adalah hasil tambah dia dah abang lah, hasil tambah, okey. Jadi yang pertama ni tak apalah, 2,100 ni okey. Tambah dengan 15% daripada X ni macam mana nak tulis? Biasanya kamu tulis macam ni kan, 15% kita tulis macam tu, daripada tu darab X, okey. Ataupun kalau kita ringkaskan, tambah 15, ataupun kalau kamu nak kalau nak senang tentu pemudahkan lah 15 per 100 ni. Dia jadi 0.5 X lah kan. Ubah lah kan, 2 titik, ubah titik ni jadi 15. Lepas tekan kalkulator kamu dapat perpuluhan ni lah. Jadi Y sama dengan 2,100 tambah 0.5X lah. Yang ni hubungan Y dan X lah. Okay. Maksudnya lagi banyak dia ni, lagi banyak lah. X ni apa dia? X ni adalah hasil jualan dia lah. Dia ni mungkin seorang apa? Juru jual kan? Betul lah. Okay, Selvan bagus. Cikgu baru tengok Selvan tulis kat sana. Okay, dalam dekat ruang komen tu. Okay. Kalau boleh cakap lagi bagus lah. Kalau tak boleh cakap, apa boleh tulis kat itu. Okay, siapa yang boleh guna mic dia, boleh guna mic lah lebih cepat. Okay. C, siapa dah jawab? Yang ni cikgu tulis ni, yang ni Kenneth ni kan, ini nama orang ni tak apa. Okay, kamu tengok buku kamu. Yang ni apa kaitan apa yang kita nak ni? Kita tak tahu ya. Maksudnya pemboleh ubah yang ada kat sini. Kalau kamu nak tengok kat sini, dia kata Kenneth membeli X buah kalkulator. Maksudnya X buah ni berapa bilangan dia kita tak tahulah. X tu maksudnya bilangan kalkulator yang dia beli ya, tiap kalkulator. Bilangan kalkulator. P ni apa dia? Jumlah harga yang dia bayar lah, okey. Maksudnya kalau kamu tulis P tu adalah jumlah harga yang dia bayar lah, okey. Jadi apa kaitan antara XP dan RM35 ni? Maksudnya dia pergi kedai beli, kalau kita tahu kalau dia beli satu RM35 lah. Tapi sekarang kita tak tahu dia beli berapa kan. Dia beli X, 2 ke, 3 ke, 4 ke, kita tak tahu. Sebab tu Selvan jawab tu dah betul lah, okey. Maksudnya jumlah harga yang dia kena bayar adalah RM35 darab X lah. Okay. Kalau satu lah. Kalau dua lah. Ini yang nak ni maksudnya inilah hubungan lah, okay, antara dua pemboleh ubah ni lah. Okay. Jadi bagus Selvan yang dah jawab. Alif Daniel pun dah join lah. Okay. Okay. Kamu nanti boleh cuba D dan E lah. Okay. Cikgu tinggal kat kamu lah. Okay. Ingat lagi macam mana nak cari isi padu prisma luas trapezium tu kan. Yang ni tajuk yang sebelum ni kita belajar lah. Okay. Boleh? Cuba Ustaz. Cikgu nak tanda nama dia. Alif Daniel. Boleh? Ingat lagi tak? Kalau nak cari luas trapezium ni. Yang ni macam ulang balik je lah kan. Ni. Trapezium kamu tengok. Dia ada dua garis yang selari ya. Okay. Ini selari. Dia tak sama panjang. Dia selari ya. Okay. Dan yang 12 ni kita panggil tinggi lah. Tinggi. Jadi luas dia. Sebab dia guna L, kita ikut dia lah. L sama dengan 1/2 dan hasil tambah ni yang selari tu. X tambah Y. Dan darab dia punya tinggi. Tapi sini kita tahu tinggi dia 12. Darab 12 lah. Okay.
Dan kalau kamu pemudahkan pun boleh kan. Memudahkan jadi 6 X tambah Y. Okay. Okay, boleh. Okay. Nah, yang ni ya, yang asal dia ni 12. Okay. Okay, yang ni pula kalau isi padu prisma adalah, ingat ya? Isi padu prisma dia guna V volume kot. Okay. Ikut dia lah. Kalau dia bagi V, kita pun V lah. Isi padu prisma adalah luas tapak ataupun luas muka rentas darab dia punya tinggi. Maksudnya di sini yang mana muka rentas dia? Muka rentas ni maksudnya bila kamu potong kat mana-mana pun dia sama. Sebenarnya muka rentas dia yang ni. Okay? Segitiga ni. Segitiga ni. Yang ni kita tahu Y tambah 2. Yang ni kita tahu X kan. Okay? Yang ni segitiga bersudut tegak. Ini tinggi dia lah. Ini tapak dia lah. Jadi apa yang kamu buat adalah luas. Sebenarnya isi padu prisma adalah luas tapak ataupun muka rentas. Kat sini bolehlah tapak sebab dia duduk bawah kan. Darab dia punya tinggi ya. Okay. Jadi luas tapak ni maksudnya luas segitiga tu 1/2 darab dia punya X darab dia punya tinggi Y tambah 2. Dan darab tinggi yang ni 8 ni jaga sikit. Okay, 8. Jadi kalau kita nak mudah kita potong yang ini ya 2 dengan 8 ni 4 ni betul tak? Jadi 4 X Y tambah 2 pun boleh lah. Okay. Kamu nak kembang pun boleh. Macam nak kembang ni yang kita belajar tu kan. Okay. Algebra tu kan. Boleh juga tak kembang tak apa, nak kembang boleh. 4 kali 2 8 X. Ni V lah. Okay. Boleh. Kalau sampai kat sini pun boleh lah. Okay. Ataupun nak bawa bawah ni pun boleh. Okay. Ini dia nak tunjukkan kamu hubungan lah. Okay. Jadi biasanya, tengok, yang depan ni kita panggil apa? Kalau ingat tajuk rumus algebra. Yang depan-depan ni kita panggil apa? P ni apa semua ni. Ini kita panggil perkara rumus kan. Ingat ya? Perkara rumus kan. Okay. Jadi biasanya perkara rumus ni bergantung kepada yang belakang ni. Okay. No, maksudnya kalau kita nak tahu jumlah harga yang Kenneth perlu bayar ni, dia bergantung pada berapa bilangan kalkulator yang dia beli ya kan. Kalau dia beli 1, dia bayar RM35. Kalau dia beli 2, dia kena bayar RM70. Jadi maksudnya nilai P ni, dia kita panggil dia berkadar bersandar ataupun maksudnya nilai P ni yang kita cari ni dia akan bergantung kepada nilai ni. Jadi kita kata P ni boleh ubah bersandar. Okey. Cikgu nak tunjuk kamu sikit. Okey. P ni pemboleh ubah bersandar. Sandar ni macam dia bergantung lah. Okey. Nilai dia bergantung kepada nilai X ni. X ni. Maksudnya kalau X1 dia jadi 35. Kalau X2 nilai dia 70. Kalau X10 dia jadi 350 kan. Maksudnya nilai P ni mesti gantung pada sini. Okey. Biasa sama juga dengan ini lah. A ni adalah pemboleh ubah bersandar. Maksudnya luas permukaan bagi kubus tu bergantung kepada panjang sisi kubus tu lah. Betul tak? Itu satu konsep lagi yang kamu kena tahu untuk jawab soalan nombor 2 ni lah. Okay. Soalan tadi nombor 1 dah habis. Kenal pasti pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tak bersandar. Okay. Maksudnya kalau yang macam ni biasa ni tadi yang cikgu cakap lah. Okay. Sebab dia bagi tahu A ni, A adalah pemboleh ubah bersandar lah. Maksudnya luas dia bersandar dengan nilai. Kalau kat sini dah ada 2 lah, X dan Y lah. Okay. Yang ni pula. Untuk tahu yang mana tak bersandar, yang mana bersandar, kamu kena tahu dululah macam mana tulis isi padukun. Padukun, ingat ya? 1/3 pi
1/3 pi J kan. Tapi ini dia tulis R, jadi kita ikutlah pi R kuasa 2 yang bulat bawah ni dengan H lah. Okay. Kalau yang bahasa Melayu dia buat isi padu sama dengan 1/3 pi J kuasa 2 T kan. T tinggi, yang ni height. J jari, yang ni radius. Sama lah bahasa Inggeris bahasa Melayu. Jadi daripada rumus ni kamu patut tahu lah yang mana bersandar, yang mana tak bersandar lah. Okey, tengok. Jadi V ataupun isi padu adalah pemboleh ubah bersandar. Okey, yang tak bersandar ni yang ni ya. R dan H ni. Okey. R, H pemboleh ubah tak bersandar. Okey. Maksudnya nilai dia boleh jadi macam-macam lah. Okey. Pi ni apa dia pula? Pi ni kita boleh kata dia pemalar. Kenapa pemalar? Sebab nilai dia sama kan, pi kan? Kan? Pi tu sama ada kamu pilih yang ni ataupun kan? Jadi pi ni kita anggap dia pemalar. Pemalar ni maksudnya nilai dia tak berubah. Okey? Itu je lah. Macam kamu tengok sign lah kan? Bila kamu buat ulang kaji ada pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang apa itulah. Okey? Cikgu tak faham. Okey? Boleh tak? Yang lain-lain boleh ke? Cikgu tunjuk satu lagi ya. Okey, yang ni B. Nanti kamu cuba, okey. Patutnya boleh cuba, ini senang ya, okey. Luas permukaan, ni pun tentang luas permukaan sfera pula, okey. Ingat ya, sfera. Luas permukaan sfera. Kan yang itu kita belajar tajuk bentuk 3D kan. Bab sebelum ni tu, betul tak? Bukan ni bab 6 tu. Dia bab 6. Bentuk bab 6 bentuk geometri 3 dimensi tu kan. Ada bentuk sfera kan. Jadi kalau luas permukaan sfera, siapa tahu rumus dia? Empat, dia macam luas 4 bulatan kan. 4J kuasa 2 kan, betul tak? Macam luas 4 bulatan lah. Okay. Pi J kuasa 1 bulatan. Jadi luas sfera ni, sebab sfera bulat tu dia macam luas 4 bulatan lah. Okay. Okay, daripada sini, Almas, yang mana pemboleh ubah bersandar? Maksudnya nilai dia bergantung pada orang lain. Apa Silver? Betul. A itu adalah pemboleh ubah bersandar lah. Maksudnya luas permukaan tu bergantung kepada apa? Yang bergantung pada apa tu apa dia? Yang tak bersandar apa dia pula? R. Betul. R ataupun jari ya. Okay. Oh, kat sini dia ada tulis R, jadi kamu jangan guna J lah. Sebab kat soalan ni dia dah bagi guna R kan. Guna R kan. Jadi kat sini kamu tulis R lah. Okay. J tu ganti dengan R. Jadi A ni bersandar. R ni tak bersandar lah. Okay. Okay. Maksudnya luas ni akan bergantung pada J. Kalau J R ni besar, dia lagi besar. Kalau R kecil, dia pun kecil ya. Okay. Yang lain-lain kamu cuba lah. Nak pergi ke tajuk baru tu nanti. Ini kita ulang lagi ya, tak banyak ni. Okay. Ada apa nak tanya kah ni? Nanti kamu cuba lah. Kamu boleh tulis lah ni nak perimeter. Yang ni macam soalan D ni. Macam hasil darab dan bahagi je ni. Cuba tengok elok. Okay, laju ni dia dah bagi kat kamu dah. Ni tengok ni. Sekarang yang E ni. Tengok dia dah bagi dah. Ini fungsi dia lah. V sama dengan 2T kuasa 2 tolak 3T tambah 5. Daripada sini kamu patut tahu lah. Biasanya yang depan ni adalah pemboleh ubah bersandar. Yang belakang ni T kuasa 2 T ya. Okay. T tu masa kot biasanya. Okay. T tu masa kan. Jadi T tu tak bersandar lah. Tak bersandar. Okay. Ya. Okay. Okay, yang ni yang itu kita belajar lah. Patut itu kita dah jawab dalam buku teks lah. Mungkin ada setengah orang dah cuba, bagus. Kalau yang belum, kita nak tengok ni.
Yang ni dia nak tentukan sama ada fungsi ataupun bukan fungsi kan. Ingat lagi tak? Fungsi ada dua ya kan? Satu hubungan satu dengan satu atau satu lagi banyak dengan satu. Dua tu adalah bila kita cakap tentang hubungan dia ada 4 jenis. Okey, tapi bila kita cakap fungsi dia ada 2 jenis saja. 2 ya kan? 2. Satu hubungan satu dengan satu, satu lagi banyak dengan satu lah. Okey. Kalau banyak dengan banyak, satu dengan banyak, yang tu bukan fungsi lah. Okey, tengok balik. Okey. Jadi kat sini dia nak tanya adakah kalau dia bagi dalam bentuk pasangan tertib ataupun graf titik ni sama ada kamu nak tulis dia sebagai fungsi ataupun tak lah kan. Itu pun cikgu dah ajar macam mana nak buat kan. Kalau yang ni kamu tengok elok. Adakah K ni fungsi? Ni A ni. Fungsi ke tak? Fungsi. Sebenarnya kita boleh tengok dekat sini lah. Okay. Cikgu akan terang sedikit lah. Okay. Kalau kita tulis dalam anak panah lebih baik, lebih mudah kan. Okay. Yang sini satu, ada dua. Okay. Yang kat sini ada negatif 4, negatif 1, 1, 4. Okay. Ni. Ni patut di dalam ni. Tengok, 1 akan jadi negatif 1, 1 jadi 1. 2 negatif 4, 2, 4. Jadi maksudnya yang ni adakah fungsi, dia tanya fungsi. Tengok kat sini maksudnya satu output ni ada dua maksudnya bagi satu output ataupun domain ni dia ada dua julat dia kan. Jadi yang ni kita tak anggap dia sebagai fungsi. Tengok, dia mesti bila fungsi ni julat, kalau macam ni kita panggil julat kan, yang semua ni negatif 4, negatif 1, 1, 4 ni julat dia lah. Tapi bagi satu domain tak boleh ada dua julat. Kalau macam ni dia ada dua, dia bukan fungsi. Dia faham tak? Kalau yang ni, tengok yang ni cikgu tulis kan. Okey, cikgu lukis ni. Okey. Sebab kadang-kadang bila kamu tengok dalam pasangan tertib ni, kamu tak boleh nampak dia punya apa? Dia punya hubungan dia tu. Yang ni 1, negatif 1, 2, 4, 3, 9. Tengok, yang ni hubungan kita panggil 1, 1 lah kan. 1 ni 1. Jadi setiap output ada satu julat je. Jadi sebab tu dia fungsi. Tapi yang ni, satu output ni, contohnya kamu tengok nombor 1 ni. Okay? Tengok, nombor 1 ada 2 kan. 2 ni, 2 julat dia ni. Jadi yang ni kalau ada 2 je, dia tak mau. Sebab tu bila kita cakap tentang definisi fungsi yang soalan kuis cikgu bagi tu, fungsi mesti hubungan satu output hanya ada satu apa jawapan dia satu ni ya. Okey. Satu julat je. Nah. Jadi yang A ni bukan lah. Okey. Sebab satu ni ada dua. Okey. Lagi satu dengan terbalik. Kalau kamu tulis terbalik dia nampak macam ni ya. Biasanya yang depan ni sebagai output ataupun domain. Domain. Yang belakang ni akan jadi kodomain. Okay, beza kodomain dengan julat. Beza kodomain dengan julat. Kalau semua ni diguna, kita panggil dia julat lah. Tapi kalau ada lagi yang belum guna, macam sebelah ni kan. Yang dia guna negatif 4, negatif 1, 1, 4. Sebelah tak guna kan. Yang tu kita panggil kodomain. Kodomain maksudnya semua yang ada kat sini. Tapi bila kita julat, yang hanya output ada jawapan dia saja. Okay? Itu beza dia. Okay? Tapi kalau dalam bentuk graf, tengok. Kalau dalam bentuk graf lagi senang kita tengok lah. Okay? Kalau macam ni tengok. Dia ada bagi setiap X ada satu Y lah kan. Okay? Kat sini kan. Tengok ni. Kalau kamu sambung dia macam garis lurus kan. Yang ni dah tentulah fungsi. Okay? Ataupun tulis ya. Okay? Ya. Tapi kalau macam ni. Tengok. Bagi dua. Okay. Right. Okay?
Tapi yang bagi, maksudnya yang ni okey dia ada satu. Tapi yang ni no ada dua. Yang ni pun ada dua. Okey, maksudnya bagi 8 ni dia ada dua. Kalau kamu tulis dalam pasangan tertib maksudnya ada 4, 10, ada 4, 20 kan? Betul tak? 4, 10 sini, 4, 20 sini. Sama tengok dengan 8 ni kan? 8, 5, 8, 15 kan? Jadi maksudnya julat dia ada bagi satu output ada dua julat. Jadi yang ni bukan lah. Bukan. Okey? Bukan. Cara dia nak tahu macam tu lah. Nah. Jadi yang D ni apa dia? Ya ke bukan? Ya. Tengok tengok. Ya ke bukan? Apa cakap? Tak boleh cakap. Oh, lain cikgu telur. D ya kan? Okey, D ya. Okey, ya. Okey. Tengok dia ada banyak soalan ni kan. Dia bagi dalam bentuk tu dulu. Okey, kalau yang E ni cepat-cepat kan? Siapa dah jawab? Okey, apa jawapan dia? Oh, server kurang jelas tapi jawab apa? Ya. Ini ni Mak, ini macam yang A tadi kita lukis yang cikgu lukis kan? Ya, yang ni walaupun dia bersyarat-syaratnya tapi setiap uh, satu domain ada satu julat kan? Jadi ini pun ya juga, okey? Tak kisah nak panah dia macam mana, okey? Yang ni yang ni pelik sikit lah, okey? Ini kita jangan jumpa tengok. Ada satu yang ni dia tak ada apa? Dia tak, untuk domain ni dia tak ada julat. Jadi yang ni kita anggap dia sebagai bukanlah fungsi. Maksudnya bila fungsi ni setiap domain mesti ada julat ya. Okey, mesti ada julat. Kalau kodomain tak ada masalah. Tapi sekarang ni domain ataupun input kita mesti ada output ya. Kalau input kita tak ada output, dia pun bukan fungsi juga lah. Maksudnya fungsi ni mesti ada nilai dia kat sana. Kalau sini tak ada nilai, dia bukan fungsi lah. Okey. Tapi kalau kodomain lain, nanti saya tunjuk kodomain, okey. Jadi yang ni bukan. Yang H ni sebab tengok, kalau kamu tengok ambil 12 saja, 12. Dia ada dua kan. Maksudnya satu input dia ada dua julat. Yang ni dah tentu dia bukan. Yang ni dua ada 12, 4, 12 ini boleh. Ini maksudnya banyak pada satu. Walaupun sama, walaupun jawapan dia sama. Jadi setiap input hanya ada satu julat. Jadi ya juga ini. Okay, ya juga. Okay. Maksudnya bagi setiap input kita dia hanya ada satu saja. Okay. Macam ni kita kata banyak pada satu kan. Jadi dia ya juga. Okay. Yang ni. Yang ni sebab salah dia yang ni. Yang bawah ni dia ada dua ni. Okay. Jadi dia bukan lah. Okay, bagus. Okay, next kita tengok. Okay, tak apa. Kalau kamu ni, lagi kamu boleh cuba lain. Sekarang ni dia suruh kamu nyatakan jenis hubungan dia. Okay, ada hubungan satu kepada satu, satu banyak kepada banyak. Okay, ni dia tanya ni ya. Okay. Julat. First sekali ada dua. Okay. Yang ni kalau macam ni hubungan satu kepada satu. Julat dia yang ni kita ambil sini julat. Okay, julat. Okay. Jadi yang ni kamu tengok. Tengok dekat 4 ni, dia ada sana, dia ada sini kan. 6 pun pada macam juga kan. Jadi hubungan kat sini satu kepada Banyak. tapi yang ni dua pun ada juga kan. Yang ni kan. Yang ni kita banyak kepada banyak lah, okay. Kalau satu je tak apa, ini banyak kepada banyak. Kalau yang macam atas ni, satu kepada banyak lah. Tapi sekarang ni nak 4 satu banyak, 6 satu banyak. Jadi yang ni kita tulis banyak kepada
Banyak. Okey. Jadi bila dia tanya julat ya, ni jaga sikit. Julat berapa? Siapa tahu? Kita tulis dalam bentuk set tu. Tengok julat yang dia guna ya. Walaupun 20 ni ada. Tengok 20 dia ada kan. Tapi dia tak guna, dia bukan julat. Tapi bila dia tanya kodomain, kodomain semua. Kadang-kadang soalan tanya kodomain jadi kalau soalan katanya kodomain, jadi kita kena bubuh semua dulu lah. 12, 20, 24. Tapi bila dia tanya julat saja, yang tak guna kita tak bubuh. Itu beza dia kan. Okey, yang ni adakah fungsi ke tak? Ini fungsi apa ni? B ni. B ni sama dengan ini. Lihat. Satu dengan satu, satu dengan satu, satu dengan satu. Walaupun ada kodomain yang lain, tapi tak apa. Jangan macam ni pula. Kalau macam ni dia tak boleh. Kalau yang macam atas ni Z dekat domain ni tak boleh. Tapi kalau macam ni, okey. Okey. Jadi ini hubungan dia satu kepada satu. Jadi julat ya. Hakim pun tak boleh cakap. Siapa tak boleh cakap? Semua boleh cakap. Siapa mic dia okey lah ke? Mic semua tak okey. Ataupun kalau buka mic dia bising. Lee, mic tak okey ya? 7 betul lah, okay. 27, 64, 125. Tapi bila kamu type tu memang kadang-kadang susah kan. Tapi bila kamu tulis kat sini, tulis dalam bentuk set ni. Tulis dalam bentuk tu 27, 64, 125. Okay. Cikgu tahu kamu tulis betul. Tapi kalau dalam ni kamu nak type memang kadang-kadang susah sikit. Okay. Jadi yang lain-lain boleh cuba kan? Boleh cuba. Kalau C ni apa? Hubungan banyak kepada Betul. Banyak kepada satu. Okey, banyak kepada satu. Okey, tengok. Yang ni mai sini, yang ni mai sini, ini kita panggil banyak kepada satu. Jadi julat dia ada. Julat dia ada 4 je, okey. Tapi tulis dalam bentuk tu. Okey, siap. Kalau yang ni, kamu tengok yang 12 ni ada 2, yang 24 ni ada 2, yang ni sama dengan yang atas ni lah. Okey. Banyak kepada banyak. Okey. Banyak kepada banyak. Siapa yang dah jawab cuba mark ah. Okey, macam Selvam kalau kamu dah jawab dah, kamu mark jawapan kamu. Okey. Dan ini julat ya. 3, 6, 8. Okey, bagus. Selvam bagus. Yang ni tengok, 8 ni kita kata satu kepada banyak kan. Yang ni 9 dia satu kepada satu kan. Jadi yang ni kita nak tulis apa? Kalau macam ni sebab ada 12, ada satu kepada banyak, ni satu kepada banyak, jadi kita tulis banyak kepada banyak lah. Tapi kalau macam E ni hanya 8 saja ada banyak kan. Jadi kita tulis satu kepada banyak. Okey. Tengok kalau yang tadi A yang kita buat tadi A tu, tengok dia 4 pun ada satu kepada banyak, 6 pun ada satu kepada banyak, sebab tu kita tulis banyak kepada banyak kan. Tapi untuk E ni hanya 8 saja yang ada 2 kan. Jadi kita kata satu kepada banyak sebab 9 ni sebab satu kepada satu. Okey. Jadi julat dia yang semua yang dia guna kat sini. 2, 3, 4. Okey, senang kan? Okey. Okey, yang ni dia suruh tentukan nilai. Okey. Macam mana kita nak tentukan nilai agak-agak kamu Tentukan nilai A dan B. Kalau kita nak tentukan nilai A dan B, kita kena tengok fungsi yang dia bagi. Ni tengok fungsi yang dia bagi ni. Okey. Tengok. Kalau fx sama dengan 2x. Yang ni x lah sini. Yang ni fx lah. Maksudnya nilai fx ni bergantung pada x ni lah. Okey. Tengok macam kita buat lah. Biasanya kita tulis y sama dengan 2x. Tapi kat sini y tu dia tukar jadi x. Maksudnya apa input x yang kita masuk dia akan jadi 2x.
Contohnya kalau 2, F 2, X tu 2, jadi 2 kali 2. Sebab tu dapat 4. Betul tak? Jadi kalau 3, nak cari A ni F3 lah kan. F3, 2 darab 3 jadi 6. Jadi A sebab tu dapat 6. Kalau B sama juga kan. F5. Jadi 2 kali 5 sebab tu dapat 10. Okey, contoh dia macam tu lah. Nah. Dia, nah. Jadi sekarang ni tengok. Fungsi yang dia bagi F membetulkan X ni kepada Fx ni, fungsi dia kalau cikgu lukis dia jadi macam tu lah, 3x. Okey. Sebab tu kalau 6 kali 3 dapat 18. Jadi A ni berapa? 9. Bagus. 3 kali 3, 9 lah. Okey. Boleh tulis jawapan tu je. Okey. Ataupun kalau kamu nak kira, kamu tulis 3 kali 3, 9 lah. Jadi macam mana nak dapat nilai ni sebenarnya kita tengok kepada fungsi yang dia bagi tu lah. Fungsi yang dia bagi tu lah. B, nak dapat B? 21. 7 kali 3. Okey, 7 kali 3, 21. B tu sebenarnya Fx lah kan. Fx ni B tu nilai dia maksudnya bila kamu ganti. Nak dapat B ni sama dengan 3 kali, bila X 7 kat sini. Jadi 3 kali 7. Okey, ingat kamu boleh nampak kan ini hubungan dia kan. Sama juga yang lain-lain ni. Okey. Nanti kamu cuba. Cuba ni. Cikgu rasa senang je. Okey. Patutnya semua orang boleh dapat. Ada yang A dalam di belah depan. Okey, sekarang kita cuba. Yang ni, okey, yang mana susah sikit. 7 semua dapat lah. Tak dapat cikgu. Semua dapat. Okey, tak apa. Kalau semua dapat baguslah, tapi cikgu nak tunjuk yang macam mana pula yang sebelah depan ni pula. Okey. Kalau yang soalan ni ada lah, okey. Tapi cikgu tunjuk yang E lah, yang lain kamu cuba nanti lah. Cikgu nak tunjuk yang E ni. Tengok, ni dia bagi fungsi dia, hubungan dia. X ni akan jadi Fx dengan punca kuasa 3. Ini kita panggil punca kuasa 3x lah. Okey. Sebab tu kalau kamu tengok punca kuasa 3 yang ni nak mai sini punca kuasa 3x kan. Kalau 27 punca kuasa 3 27, sebab tu kamu kalau kamu tekan 3 dapat kalkulator kan 3 kan. Jadi sekarang ni kalau A ni nak dapat A ni sebenarnya adalah punca kuasa 3 berapa? 125. Berapa jawapannya? Kalau kamu ingat cari nombor yang darab boleh dapat ni. Sebenarnya 5 kan. 5 darab 5, 25. 25 kali 5, 125. Okey. Tekan guna kalkulator pun boleh. Okey. Jadi jawapannya 5 lah. Tapi B ni pula. Nak dapat B. B sebenarnya adalah. Tengok. B ni. Bila kamu punca kuasa 3. Yang macam songsang sikit lah. Okey. Punca kuasa 3B kamu akan dapat 6. Jadi B ni, macam mana nak cari B? B ni sama dengan, kalau macam ni, kita nak hilangkan punca kuasa 3 ni, kita kuasa 3 dia. Tunjuk kamu kenapa jadi ni. Kalau kita nak hilangkan punca kuasa 3 ni, kita kuasa 3, jadi 6 pun kuasa 3 lah. Jadi B akan jadi 6 kuasa 3. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, apa? 216 kan. Jadi sebab tu B tu akan dapat 216. Jadi kamu kena tengok A dan B tu sama ada di domain ataupun julat ataupun sebelah mana lah. Okay? Kalau sebelah domain, kamu tengok X tu nilai X tu. Kalau sebelah julat dia Fx tu. Dia akan ikut fungsi tu lah. Macam ganti nilai sikit lah. Okay? Kamu cuba kan. Cikgu harap kamu boleh. Kalau dia bagi macam ni, semua fungsi lah. Semua fungsi. Okay? Okay, seterusnya cikgu ni. Sebab yang ni cikgu laju sebab kita nak pergi yang bawah ni. Okay?
Cikgu buat macam ulang kaji sebab itu cikgu tak boleh buka tu kan. Ya. Mari kita cuba soalan ni. Okey, semua orang kalau yang belum cuba boleh cuba. Cikgu bagi masa 2 minit. Tengok soalan nombor 6 ni. Soalan nombor 6 ni. Okey. Buku kamu muka surat 81. Maksudnya dia bagi dua set V dan W. Hubungan antara set V dan W adalah kuasa 2 tolak 1. Wakilkan fungsi tersebut dengan menggunakan satu pasangan tertib, jadual, persamaan dan graf. Maksudnya macam mana kita nak hubungkan dua fungsi tu lah. Okay. Satu lagi kalau kamu nak buat, boleh guna apa? Boleh guna raja anak panah kan dia? Raja anak panah kan? Boleh? Raja anak panah. Okay. Kalau kamu lukis raja anak panah lagi senang tengok nampak. Okay, cikgu tulis kat sini. Raja anak panah. Yang ni V. Yang ni W. V ada 2. Ada 3. Ada 4. W ada 3. 8. 15. Okay, dia kata hubungan antara V adalah kuasa 2. Kuasa 2. Maksudnya kuasa 2. Sini kita add lah salah satu ni kan. Maksudnya add berapa kita ambil inilah. Kuasa 2 tolak 1. Okay. Ini fungsi dia lah. Jadi kalau kita mana nak dapat tu dia habaq kat sini. Daripada sini. Daripada sini kita tukar. Jadi kuasa 2 kita tak pun boleh ubah kuasa 2 lah. Okay. Tolak 1. Sebab tu kalau kamu tengok 2 kuasa 2 4 tolak 1 dia akan dapat 3 lah. Kan yang ni kan. Tengok. 3 kuasa 2 9 kan. 9 tolak 1 dapat 8. 4 kuasa 2 16 tolak 1 dapat 15. Jadi kalau anak panah kita lukis macam tu lah. Tapi kalau kita nak tulis pasangan tertib, daripada sini senang kita tulis pasangan tertib. Tu ya. Boleh ingat ya? Pasangan tertib 2 3. Satu lagi 3 8. Satu lagi 4 15. Okey. Tulis ni, tulis macam bentuk koordinat ni. Okey. Pasangan tertib tu macam tulis koordinat. Okey, koordinat. Yang depan ni kita guna domain, yang belakang ni julat dia ataupun kodomain dia. Okey. Boleh ya? Okey, jadual. Bila kita nak buat jadual, kita lukis macam ni lah. Jadual tak mau ada panjang pun boleh ke ni. Jadual. Sebab dia ada 3 ya kan. Satu V. Tengok sebelah ni V lah. Okay. Satu lagi W lah. W. Jadi masukkan je lah nilai V. 2, 3, 4. Jadi yang tu W lah pasangan dia. 3, 8, 15. Ini jadi jadual lah. Persamaan, mana persamaan dia? Kalau kamu nampak kat sini boleh, okay? Kalau tak kamu boleh tulis lain lah. Kamu boleh tulis 3 kita dapat dia sama dengan 2 kuasa 2 tolak 1 kan. 8 3 kuasa 2 tolak 1 15 sama dengan 4 kuasa 2 tolak 1. Ataupun kalau kamu nampak kat sini sebenarnya boleh tulis terus je tapi tak apa. Ini semua ni 3, 8, 15 ni sebenarnya apa? W kan. Ini apa ni? Kuasa 2 ni. 2, 3, 4 ni V lah kan. V kuasa 2 tolak 1 lah. Yang ni kita ada bentuk persamaan lah. Okay. Maksudnya unsur W tu akan dapat dengan unsur V kuasa 2 tolak 1. Boleh? Yang kalau nak lukis graf, okay, sebenarnya bila kamu nak lukis graf,
Kamu tengok jadual ni pun dah cukup lah. Okay, dua ni, sebab tu bila kita akan belajar, nanti kita akan belajar macam mana nak buat jadual, lepas tu nak pindah kepada graf. Sebenarnya kalau kita ada jadual, kita boleh lukis graf. Okay? Bila kita lukis graf ni, kita akan guna apa? Koordinat Sarta Cartez lah. Okay? Koordinat Sarta Cartez. Dia dengar suara cikgu tak? Oh, sorry, cikgu pun terlupa buka dia punya apa? Ni. Sekarang dah nampak ke? Dah nampak kan? Okay, cikgu padam balik yang ni. Cikgu ulang balik. Okay? Cikgu padam yang ni dulu. Okay, untuk lukis graf, kita pandu kepada jadual lah, jadual. Okay. Jadi graf ni kita akan guna Sarta Cartesian yang kita belajar koordinat tu lah. Okay. Jadi dia ada dua garis. Okay. Okay. Kamu buat dua paksi garis lurus ni ataupun garis nombor tu kat sini satu lagi kat sini. Okay. Ni. Kamu guna pembaris lah. Okay. Tapi kat sini kita bubuh ini V, ini W lah. Yang ingat dulu X, Y kan. Mengufuk ni kita bubuh yang bersandarnya. Yang ni yang tak bersandarnya lah. Boleh ubah yang tak bersandar. Yang W ni yang bersandar. Maksudnya nilai dia bergantung pada nilai orang lain. Okay. Jadi daripada sini kita boleh letak skala dia lah. Kamu tengok kalau ni kan dia ada, bila kertas graf ni, sebab tu cikgu bila kita nak lukis graf kita akan guna kertas graf kan. Kertas graf dia ada sela-sela skala dia siap lah. Jadi kamu boleh tulis kat sini lah. Yang tempat yang bertemu ni asalan, sifar. Ini 1, 2, patutnya tulis bersama lah ni ya. Cikgu tengok kertas tak sama. 3, 4. Ataupun kalau kamu nak buat besar sikit pun boleh lah. Okay. Tapi kat belah sini jangan tulis 1 juga. Kalau tulis 1 nak tempat 15 mungkin tak cukup kan. Jadi kita buat mula dengan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cukup lah. Dah lebih sikit pada ni tu lah. Okay. Jadi kita tanda lah. 1 tak ada kan. 2, 3. 2 dengan 4 jadi dia tengah-tengah sini lah. 3, 8 sini lah. 4, 15 tang ni lah. Itu lah titik dah habis lah. Jadi yang ni yang kita panggil, dia tunjuk kamu sikit, okay. Yang ni kita panggil skala, sela ni mesti sama. Dia tak boleh kamu tulis 1 butang ni 2 ni tak boleh. Macam ni ada setengah orang dia nanti dia lukis, dia buat ini kosong. Ini 1, 2, lepas tu dia buat 3. Lepas tu kat sini 4. Tengok, sini tak sama besar ni pun salah ni, jarak ni. Ataupun dia letak ini 3, 8, 15. Yang ni tak boleh tak? Tengok, ni jarak ni penting. Tengok sini tengok. Patutnya 3 kat sini kan? 3. 8 kat sini. 15 kat sini. Kena jaga ni. 8 kat sini. Tempat ni semua kena sama. Itu yang kita panggil sela dia. Sebab tu ini konsep dia garis. Panggil apa? Garis nombor. Garis nombor mana boleh kita ikut suka tak sama besar dia. Kena bagi sama. Ya? Yang ni satu kemahiran yang perlu ada lah. Sebelum kita boleh lukis graf lah. Jadi okey, habis dah tajuk yang kita dah belajar itu. Okey. Okay, sebenarnya fungsi ni kita boleh wakilkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 lah kan. Okey, 5 lah. Graf anak panah, pasangan tertib, jadual, persamaan dan graf. Okey. Okey, jadi kita masuk sedikit lah yang tajuk yang cikgu nak ajak ini ni, okay? Graf fungsi ni, standard penunggangan dia. Jadi yang pertama kita nak buat jadual, okay? Nak bina jadual, okay? Ada orang terkeluar tak apa. Okay, mungkin lain tak apa elok. Jadi cuba kamu tengok macam mana kita nak bina jadual nilai ni berdasarkan fungsi yang diberi lah. Ataupun hubungan yang diberi. Okay, kat sini dia akan bagi fungsi pada kamu. Okay, sekarang ni kita nak bina jadual nilai bagi fungsi. Maksudnya dia dah bagi fungsi kat kita. Kita nak bina jadual yang macam ni, bawah ni. Okay. Jadi kita kena cari berapa nilai-nilai dia lah. Kita kena ganti nilai dia. Okay. Nak dapat dia ada dua cara. Satu, kamu guna macam ni lah.
Maksudnya bila kita nak cari kat sini, ada dua pemboleh ubah ni, Y dan X ni. Jadi kita akan bina satu jadual di bawah sini lah. Okay. Boleh kalau kamu tempat cukup ni, kamu tulis ni. Okay. Jadi satu adalah X, satu lagi Y. Okay. Jadi tengok. Biasanya kita ambil nilai sebelum sifar dan sifar lah. Okay. Satu kita ambil sifar. Satu lagi kita ambil lah negatif berapa. Okay. Negatif 1 ke negatif 2. Biasanya kita ambil nombor bulat. Tapi dia dah bagi tahu ni range dia ni, tengok tau. Tu. Ini yang dia bagi tahu kat kita ni. Maksudnya yang ni kodomen dia daripada sini sampai sini. Dia tak mau lebih yang tu. Okay. Sebab tu dia kata bagi ini. Jadi kita mula dengan negatif 2. Pada ambil sikit. Okay, lepas tu kamu boleh kira semua yang lain. Negatif 1, sifar 1. Okey, ada 4 nilai ni sajalah. Okey, macam ni juga lah. Jadi nak dapat macam nak dapat? Kita tulis kat ini. Bila X sama dengan negatif 2. Jadi apa yang kamu buat bila X negatif 2 adalah ganti dekat sini. Y sama dengan, okey. Bila X negatif 2, tengok persamaan ni. Yang penting kita nak guna persamaan ni. Okey, yang ni. Yang ni bukan persamaan, ini fungsi ni. Dia dah bagi kita fungsi ni. Jadi bila X negatif 2, tempat X ni kita ganti dengan negatif 2 lah. 2, negatif 2 kuasa 2 tambah 1. Jadi kamu kena kira nilai ni lah. Negatif 2 kuasa 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1. Jadi kamu dapat 9. Jadi masuk kat sini 9. Begitu seterusnya lah. Okay. Bila X sama dengan negatif 1 pula. Jadi Y sama dengan 2. Tempat X tu ganti dengan nilai Y yang baru kita dapat ni. Negatif 1 kuasa 2. Dan kita tambah balik yang soalan asal dia tu lah. Okay. Tambah 1. Ingat. Tempat X dia kita ganti yang hijau ni kan. Tempat X ni. Tempat X ni. Tempat X ni kita ganti dengan ni. Tengok. Dia dah habang lah. Bila X negatif 1 kita ganti dengan itu. Jadi yang ni kita kena kira jawapan dia. Negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2. 1 kan. 1 kali 2. 2. 2 tambah 1 jadi 3. 3. Okay. Boleh. Okay. Okay, 7 dah okay. Masuk balik. Sama jugalah kalau X sifar. Cikgu tak cukup tempat, cikgu masuk belah sini. Okay. Bila X sama dengan sifar, Y sama dengan 2 darab sifar kuasa 2 tambah 1. Sifar darab 2 sifar tambah 1 jadi 1. Y 1. Okay, dan satu lagi bila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Tempat X semua ganti. Okay. 2 kali 1, 1 kuasa 2, 1 kali 2, 2, 3. 3. Okay. Jadi inilah jawapannya. Ini kita panggil jadual. Okay, jadual nilai lah. Okay, ni. Ini jadual ni. Dalam bentuk ni kita panggil jadual nilai lah. Biasanya ada jadual nilai ni barulah nanti dia suruh kita lukis. Okay. Okay, satu cara lagi cikgu nak ajak kamu gunakan kalkulator. Guna kalkulator untuk dapat fungsi dia. Okay. Okay, yang ni dia nak daripada nilai Y, X. Baliklah. Okay, ni dia bagi Y sama dengan 10 tolak X kuasa 3 tu, jaga elok. Okay. Daripada X negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan sifar. Okay, sebab ini sikit je kita cari semua. Okay. Ini kita ambil X, yang ni kita Y lah. Okay, macam mana kita nak guna kalkulator? Maknanya kamu boleh guna cara macam tadi yang cikgu tulis ni kan. Bila X ganti, bila X sama dengan negatif 3, bila X sama dengan negatif 2, bila X sama dengan negatif 1, bila X kosong. Okay. Yang tu cara macam ni kamu kira pun boleh. Okay, sekarang cikgu nak ajak guna kalkulator. Okay, guna kalkulator. Kalau rajin tengok dekat buku teks pun ada juga dia ajak.
Tapi tak apalah, cikgu ajak kat sini lah. Kat atas ni, okey. Apa ni? Okey, macam mana kita nak cari ni? Tengok. Kalau kamu nak guna calculator, kita nak masukkan ni. Ni yang sebelah sini ni. 10 tolak X kuasa 3. Okey. Jadi apa yang kamu tekan? Tekan 10. 10 macam nombor yang biasa kan? 1, 0, tolak juga. X tu okey, nak masuk nilai X, tekan tekan alpha ni yang warna merah ni, butang ni. Kan tengok kalkulator kamu. Asalnya kalau 570 ada alpha. Okey, alpha dia naik A kat situ. Kamu tekan butang tutup kurungan ni. Okey. Dia naik X kan. Dan kuasa 3 macam biasalah kita tekan, ada dua cara tapi yang senang tekan shift yang kuasa 2 ni. Tengok dia jadi tu. Cuba maksudnya dalam paparan skrin kamu ni, yang dalam ni mesti sama dengan yang hijau yang cikgu lorek tu. Okey, mesti sama dengan hijau ni. Ni. Yang ni sama dengan yang dalam skrin kamu tu, Okey. Ni nampak 10 tolak X kuasa 3 sama dengan ini kan. Okey, lepas tu apa yang kamu buat? Tekan ini. CALC ni, calculation, dia akan naik. Oh, dia tanya X berapa? Tengok dia naik X ada tanda telinga kera kan. Jadi kamu masuklah X negatif 3. Negatif 3 tekan sama dengan. Tengok dia dah bagi jawapan dia 37. Tengok balik cikgu guna satu skrin dia lekat tu. Tengok ni. Okey. Lepas tu jangan padam. Tekan lagi calculation. Dia akan tanya lagi X telinga kera tu kan. Kamu masuk pula negatif 2. Negatif 2. Tekan sama dengan. Dia dah bagi jawapan dia 18. Okey. Jadi seterusnya buat lagi. Tekan lagi calculation. Lepas tu kamu masuk nilai dia pula. Kan sekarang negatif 1 kan. Negatif 1. Tekan sama dengan. Dia bagi jawapan 11. Okey. Tekan lagi calculator. Tekan calculation. X sifar. Tekan sama dengan. Yang lupa tekan sama dengan. Dia akan bagi jawapan 10. Jadi lengkaplah jadual kita. Okey. Ada siapa nak tanya macam mana nak guna calculator? Mesti ada calculator. Tapi rasa cikgu kalau 350 tak boleh kot. Mesti 570 ke atas kan. Dalam buku teks pun ada dia tunjuk macam mana nak guna muka surat. Cikgu muka surat 152 kalau kamu tak boleh ingat apa yang cikgu beritahu tadi ya. Okey. Jadi untuk ni kamu boleh guna dua cara lah. Satu guna kita kira sendirilah. Yang ni pun sama juga. Yang ni kalau kita kira tadi pun boleh kan. Cikgu tunjuk satu macam mana nak kira. Okey. Jadi bila X sama dengan negatif 3, apa yang kamu buat? Y sama dengan 10 tolak, jaga sikit ni, negatif 3 kuasa 3. 10 tolak, negatif 3 ni, bila kita tulis ni jaga sikit. Negatif 3 kuasa 3, negatif 3 jadi 9. 9 kali negatif 3, negatif 27. Jadi bila kamu tulis ni, tolak-tolak jadi tambah. Dan sebab tu dapat 37 sama sini. Seterusnya macam tu jugalah. Jadi guna calculator ni lebih cepat lah dia. Okey. Nanti cuba tak apa. Jadi sebelum cikgu nak buat ini satu lah sebab Selbum dah cuba buat lah. Jadi bila kamu dah dapat guna kalkulator ataupun macam mana nak lengkapkan jadual ni, macam mana nak cari nilai yang dalam jadual ni, bagi fungsi yang dia bagi tu, kita boleh cari jadual. Lepas tu barulah kita boleh plotkan graf dia ni, plotkan graf. Tapi dia cuma bila kita letak ni tengok dia skala kan. Negatif 1, 10 ni titik dia. Sifar 4 ni titik dia. 1 ni 1 ni. 1 dengan sifar.
2 negatif 2. 3 negatif 2. 4 0. 5 4. Ni semua nilai. Tapi skala dia dah buat ni no. Ini paksi X, ini paksi Y. Kalau kamu tengok ini kata graf. Skala ni kata graf yang sebenar kamu tahu kan? Besar lagi kan? Ni macam ni. Ni. Kalau kamu ada kata graf yang sebenar. Okey. Jarak dari sini sampai sini, jarak dia dari sini sampai sini 2 cm. Okey. Dari sini sampai sini sampai sini pun 2 cm. Jadi kamu tak payah ukur lah, memang betul. Tapi kenapa yang dalam buku tu, dalam buku kerja dia lain, kecil ni. Sebab dia dah kecil dengan dia. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau nak cantik kita lukis tu, kita kena kertas graf yang betul lah. Okay? Kalau kamu ada kertas graf, lebih cantik lah, dia akan saiz dia lebih elok lah, senang kita nak baca. Okay? Dan kalau kamu perhati elok-elok dalam kertas graf yang nanti kalau kamu ada masa tengok kertas graf, dia ada satu line lagi kat sini, kamu boleh nampak tengah-tengah dia kan. Dia ini yang ni tebal kan, yang ni nipis sikit, macam ada 5 tu kan tengah-tengah dia. Begitu juga yang sini ya. Okay? Jadi biasanya dia ada 10, bawah ni pun 10. Okay? 10 kali 10. Tapi dalam periksa kadang-kadang dia ada tak sama lah. Okay? Nanti kita akan cuba buat lah. Tapi bila kita nak lukis graf ni, ni. Yang ni yang penting ni. Skala ni. Okay? Tunjuk skala. Lah juga. Okay. Bila kita nak lukis graf, kita perlu guna skala yang sesuai supaya graf kita nampak elok lah. Okay, di sini dia kata tengok paksi X biasanya paksi yang mengufuk ni ataupun garis nombor yang mengufuk ni, dia guna 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya 2 kotak ni 1 unit lah. Jadi kalau kita nak buat ni, kan tadi cikgu abang ni kotak ni 2. Dia kata guna 2 cm 1 unit. Ini paksi mengufuk ni. Kita biasanya guna untuk X. Ni, yang ni panggil 2 cm lah ni. Ni 2 cm ni. Jadi 2 cm dia kata 1 unit. Jadi kalau kamu mula sifar sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah macam tu. Yang ni 2 cm dah kan. Ingat tadi cikgu cakap kan 2 cm. Dan paksi Y pula. Paksi Y. Tengok dia kata 2 cm 2 unit. Maksudnya paksi X dan paksi Y tak sama. Tak sama skala dia. Okey. Paksi Y pula, sebab kalau kamu pilih ni kosong, kamu kena buat sini lah. Yang ni 2 cm 2 unit. Tadi kalau sini 2 cm 1 unit. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya lah. Ni paksi Y pula. Jadi skala dia tak semestinya untuk paksi X dan paksi Y tu selalunya sama. Dia boleh jadi tak sama. Bergantung pada nilai X dan Y lah. Okay? Kalau kamu buat skala sama, kadang-kadang tak boleh lukis. Maksudnya kita kena buat dia supaya dia ni 2 cm tu sama. Okay? Contoh dia kamu boleh tengok kat sini ya. Okay? Kat sini. Kat sini. Ini tengok. Ni dia lukis kat sini. Ni paksi X. Paksi Y. Cikgunya tulisan teruk lah, okay? Tak apa ni, sebab cikgu pakai sketch dengan tangan. Kamu guna pembaris tau bila kita lukis. Graf kena lukis pembaris ya, ini tengok, ni 1 cm dia buat je ni. Ni tanda ni sikit, tanda ini. Yang ni. Yang ni tengok. Yang ni 1, 2, 3 kan. Yang ni tengok 2, 4, 6 tu naik tu. Okay? Itu dah dia dikatakan skala tu. Skala. Jadi cikgu rasa kita ada apa soalan nak tanya? Okey. Jadi sandworm rasanya kamu boleh cuba. Siapa yang belum dah boleh cuba. Kalau yang ada masalah nanti nak. Maksudnya kalau dia bagi macam ni untuk jawab ni, kita nak lukis, okey? Kita nak lukis
graf berdasarkan fungsi yang diberi ataupun hubungan yang dibagi. Okey, kat sini dia dah bagi jadual. Cuma jadual dia belum lengkap lagi dah. Dia tengok ni, ada nilai yang perlu kita cari, nilai yang perlu kita cari. Jadi cara nak cari, kalau nak cepat kamu boleh guna kalkulator. Kalau tak, kamu kena ganti ya. Nah, ni tengok, bila X sama dengan negatif 1, Y berapa? Negatif 1, negatif 2, Y negatif 5. Kalau kamu guna kalkulator pun boleh. Maksudnya cari semua ni dulu. Lepas tu lukis skala dia. Sekarang satu kemahiran lagi yang perlu kamu ada adalah macam mana nak dapat skala yang baik. Okay. Skala memang dia dah bagi tahu. Okay. Skala memang dia dah bagi tahu. Dia kata paksi X 2 cm pada 1 macam tadi. Paksi Y 2 cm pada 2. Jadi apa yang kamu tahu sebelum kamu boleh lukis dulu, kamu kena tengok dulu dekat sini. Tengok range X ni, X tu, X dalam salah sangat. Dia daripada negatif 2 sampai 5. Ini X kan, tengok sini. Daripada negatif 2 sampai 5. Maksudnya X akan daripada negatif 2 sampai 5 kat sini. Maksudnya Y nanti perlu bersilang dekat sini ya. Tani yang sifar ni kan. Negatif 1 itu kan. Maksudnya Y kat sini. Jadi Y pula kamu kena tengok nilai yang paling kecil dia berapa, paling besar dia berapa. Okey, kalau ini 5, 2 kali 5, 10, 10 plus 3 ni 7 ini. Okey. Yang ni 2 kali 1, negatif 1, negatif 5. Jadi paling kecil Y pula, nilai Y pula. Kalau kamu tengok nilai Y, paling besar 7, paling kecil negatif 7. Jadi Y pun tengah-tengah. Jadi bila kamu nak lukis tu, nanti kamu kena agak-agak kat sini. Ini kosong. Kalau sini 2, sini 5, maksudnya sini sikit kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Maksudnya graf kamu nanti, sini negatif 2, sini 5, sini 7, bawah ni negatif 7. Okey. Yang paksi Y dia tengah-tengah, paksi X dia macam ke kiri sikit lah. Kalau kamu terus tulis macam ni lagi, kamu nak kena padam balik. Maksud cikgu bila kamu letak atas graf kamu, dia duduk macam tu lah. Dia ke sini banyak, ke sini sikit. Faham tak? Jangan terus tulis dapat atas graf, angkat tulis kat sini terus. Lepas tu bila kamu tanda X tak boleh muat. Jadi sebab tu cikgu kata kita agak dulu. Agak dulu dia duduk kat mana. Kalau yang macam ni, sebenarnya apa yang kamu kena buat adalah dia ke kiri 2 dengan yang paksi X ni tengah-tengah kan dia kata kan. Yang ni sebab dia ni saja kamu buat ni. Ini yang sini boleh buat tengah-tengah dia. Okey. Sebab nanti dia ni 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Yang ni negatif 1, negatif 2. Yang tengah-tengah ni asalan. Yang atas pula kita bilang dia kata 2, 2 kan. 2, 4, 6, 8. Ini Y. Bawah pun samalah. Negatif 2, negatif 4 dan bawah ni. Okey. Dah. Maksudnya semua range tu cukup lah. Daripada sini sampai sini, daripada sini sampai sini cukup. Barulah cantik lah kamu. Barulah kamu titik-titik dekat mana. Okay, tak apa. Yang ni cikgu tangguhkan kelas hari ni untuk sampai sekat ni dulu. Siapa yang rasa dia dah boleh lukis, cuba. Okay. Kalau rasa takut silap kat sini, cuba ambil kertas graf lain, cuba lukis dulu. Okay. Cuba tengok apa yang cikgu ni. Kalau tak boleh nanti kita bincang lain lah. Jadi ada soalan sebelum kita berhenti ni? Ada soalan? Kalau tak ada, kita bersurai dekat sini lah. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih Puan Nis.